Siti Kasim persoal kenyataan Menteri Agama dalam bahasa Arab. Facebook Friends of Dr. Zulkifli Al-Bakri kemudian memuat naik satu hantaran dengan memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut. Aktivis sosial Siti Kasim mempersoalkan mengapa kenyataan media yang dikeluarkan Menteri Agama ditulis dalam bahasa Arab. Ini selepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengeluarkan kenyataan media berhubung kadar zakat fitrah di wilayah Persekutuan Jumaat lalu. Bahasa kebangsaan kita bahasa Arab atau bahasa Melayu? Soal Siti Kasim. Boleh tolong cerita sikit kenapa kenyataan media Menteri Agama dalam bahasa Arab? Tulis Siti Kasim di Facebook miliknya. Untuk rekod, kenyataan media dalam bahasa Arab yang disiarkan di Instagram itu merupakan terjemahan daripada kenyataan media dalam bahasa Melayu. Sementara itu, seorang pengguna Twitter @Muhammad Khairul Lazri mencadangkan terjemahan untuk urusan rasmi kerajaan atau menteri ke bahasa selain bahasa Melayu mesti dibuat pada kertas putih sahaja tanpa kepala surat letterhead. Selepas dipertikai sebahagian warganet, Facebook Friends of Dr. Zulkifli Al-Bakri memuat naik satu hantaran dengan memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut. Tidak semua kenyataan media diterjemahkan dalam bahasa Arab, kecuali yang mempunyai nilai bagi dunia antarabangsa, terutamanya Timur Tengah. Dalam konteks ini, pengurusan zakat di Malaysia memang antara tumpuan dunia luar, jelasnya. Laman Facebook itu turut menyatakan semua kenyataan Dr. Zulkifli yang berbahasa Melayu boleh didapati di portal menteri tersebut dan di media sosial lain. Kenyataan media dalam bahasa Inggeris juga boleh didapati di Facebook pada hantaran yang sama, jelasnya. Malaysia kini telah menghubungi Dr. Zulkifli untuk mendapatkan maklum balas beliau. Terdahulu, Dr. Zulkifli mengumumkan kadar zakat fitrah bagi wilayah Persekutuan pada tahun ini ditetapkan pada RM5 dan RM7 selepas mencapai persetujuan jawatan kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Kadar itu ditetapkan dengan melihat kepada situasi semasa ekoran penularan wabak COVID-19. Kita beralih ke perkongsian berita terkini berkaitan dengan COVID-19. Kes harian paling rendah sejak PKP, tiada kematian baru. Jumlah pesakit yang pulih bertambah 98 orang lagi, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 3,295 atau 60.7%. Buat pertama kali sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenalkan pada 18 Mac lalu, Malaysia hari ini mencatatkan kes harian COVID-19 baru paling rendah. Dalam sidang medianya hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan bahawa hanya 36 kes baru dilaporkan setakat tengah hari tadi. Ini menjadikan angka kumulatif kes COVID-19 ialah 5,425. Rekod pertambahan kes harian paling rendah adalah 35 kes, iaitu pada 14 Mac lalu. Nur Hisham hari ini juga memaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian baru yang dilaporkan setakat tengah hari tadi. Ini menjadikan jumlah korban akibat wabak itu kekal pada 89 orang. Sementara itu, jumlah pesakit yang pulih bertambah 98 orang lagi, menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih dan dibenarkan keluar hospital ialah sebanyak 3,295 atau 60.7%. Mengambil kira pesakit yang sudah sembuh, ini bermakna kes aktif dan sedang menerima rawatan ketika ini ialah 2,041. Kita beralih ke perkongsian berita yang lain. Tiong dilantik Duta Khas PM ke China. Anggota Parlimen Bintulu dan Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak itu sebelum ini dilaporkan menolak pelantikannya sebagai Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak PDP, Tiong King Sing dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke China.
Pelantikan itu dimaklumkan pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini yang turut menyatakan kedudukan itu bertaraf menteri. Tiong telah dilantik sebagai duta khas kepada Perdana Menteri ke China bertaraf menteri. Beliau akan berperanan memperkukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan China, khususnya dalam bidang perdagangan dan pelaburan, kata kenyataan itu. Ia menyusuli pelantikan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah pada 2 April lalu. Tiong merupakan anggota Parlimen Bintulu selama 5 penggal dan pernah menjadi duta khas Perdana Menteri ke Asia Timur pada 2014 hinggalah 2018. Tiong sebelum ini dilaporkan menolak pelantikan sebagai Timbalan Menteri Perpaduan Negara yang diumumkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. PDP merupakan sebahagian daripada gabungan Parti Sarawak GPS yang menguasai 18 kerusi parlimen. Jawatan duta khas itu sebelum ini dipegang anggota Parlimen Ceras yang juga pengurusi DAP, Tan Kok Wei. Bagaimanapun jawatan itu tidak membawa status menteri. Sementara itu beri PM ruang tadbir negara tanpa campur tangan, kata Rais. Rais berkata demikian sebagai mengulas mengenai tuntutan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terhadap Muhyiddin. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Rais Hussein Mohamed Arif berkata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin perlu diberikan ruang untuk mentadbir negara tanpa sebarang campur tangan. Rais berkata demikian sebagai mengulas mengenai tuntutan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi supaya beberapa pemimpin partinya di Sabah diangkat menjadi pemimpin dalam kerajaan yang diterajui Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jelas Rais, UMNO yang merupakan parti dalam kerajaan seharusnya menurut keputusan yang telah dicapai berdasarkan kata sepakat yang dibuat. Perdana Menteri mesti dibenarkan untuk mentadbir dan mengemudi dalam keadaan yang sangat mencabar ini tanpa sebarang campur tangan. Bahkan beliau perlu disokong kerana kita sedang menghadapi pandemik yang tidak dijangkakan dan tidak pernah berlaku sebelum ini. Semua ahli politik patut berhenti politiking dan tumpukan kepada rakyat, katanya kepada Malaysia Kini. Pada 17 April lalu, berdasarkan sepucuk surat ditandatangani Presiden UMNO yang dilihat Malaysia Kini, parti itu antara lain menuntut agar pengurusi UMNO Sabah, Bung Mokhtar Radin dijadikan pengurusi Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah. Seorang pemimpin UMNO yang enggan didedahkan identitinya mengesahkan kesahihan surat itu yang bertajuk Cadangan dan Tuntutan UMNO Sabah. Wartawan veteran A. Kadir Jasin bagaimanapun menyifatkan surat itu sebagai UMNO sedang membuli Muhyiddin dengan tuntutan tersebut. Sementara itu, Rais menambah bahawa pada saat negara sedang bertungkus lumus memerangi COVID-19 adalah lebih baik perhatian diberikan kepada membantu rakyat yang terjejas berbanding berbicara tentang perebutan kuasa. Rais berkata, memberi perhatian membantu rakyat ketika ini adalah lebih beretika dan bermoral untuk dilakukan. Kita menghadapi pandemik COVID-19 yang memberikan impak teruk terhadap semua rakyat Malaysia dari segi fisiologi dan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kemiskinan dan kesusahan mengejut yang menjejaskan kehidupan orang ramai. Ia bukan masa untuk berebut-rebut untuk mendapatkan kedudukan dan atau kuasa. Sebaliknya, perhatian perlu diberikan kepada bantuan terhadap rakyat. Perhatian perlu kepada banyak pihak, bukan setengah sahaja. Ia bukan sahaja perkara yang beretika untuk dilakukan, tetapi juga ia perkara moral dan logik untuk dilakukan ketika ini, katanya kepada Malaysia Kini. Jejas hubungan sesama parti. Sementara itu, Prof. Kartini Abu Talib dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, tuntutan sedemikian akan menjejaskan hubungan kepercayaan antara parti dalam PN dan mampu mewujudkan perpecahan. PN tidak memerlukan perkara sebegini dalam keadaan negara menumpukan sepenuh tenaga mewujudkan suasana selamat dan sehat di Malaysia, katanya kepada Malaysia Kini. Namun Kartini berkata, surat itu perlu benar-benar dibuktikan kesahihannya
dan bukan mainan dari Laskar Cyberpolitik Cybertrooper yang cuba memecahkan kekuatan PN kerana dilihat mendapat pujian dalam mengawal pandemik COVID-19. Jika ia benar, ia mungkin menjadi tekanan baru kepada Muhyiddin yang sedang lagi bertungkus lumus bersama Barisan Hadapan Negara mengawal wabak COVID-19 ini, katanya. Tambahnya lagi, ia juga merupakan tindakan yang tidak berintegriti untuk campur tangan dalam kerajaan PN. Selain Bung Mokhtar, surat itu turut meminta agar anggota Parlimen Kimanis Muhammad Alamin dilantik sebagai Timbalan Menteri di peringkat Persekutuan, manakala bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdul Rahman Dahlan dicadang agar dilantik sebagai Ahli Dewan Negara mewakili Sabah. Turut disenaraikan dalam tuntutan surat berkenaan ialah Timbalan Ketua UMNO Sabah merangkap Ahli Majlis Tertinggi parti itu, Yaqubah Han, supaya dilantik menjadi pengurusi Lembaga Perlabuhan Labuan. Kartini turut menyifatkan menamakan Bung Mokhtar adalah tidak sesuai kerana Muhyiddin sebelum ini telah menyatakan pentadbirannya bebas daripada mereka yang terpelit dengan rasuah. Untuk rekod, Bung Mokhtar ialah ahli Parlimen Kinabatangan dan sedang dibicarakan bersama isterinya Zizi Izzeti Samad atas tuduhan rasuah semasa menjadi pengerusi bukan eksekutif Pelkra. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Prabakaran dibebaskan dengan jaminan polis malam tadi. Ahli Parlimen Batu itu ditahan selepas berkunjung ke kawasan PKPD semalam dan berjumpa dengan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Anggota Parlimen Batu P. Prabakaran dibebaskan dengan jaminan polis kira-kira jam 10 malam tadi setelah ditahan ekoran pertelingkahan dengan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Edmund Santara Kumar Raman Naidu. Membuat kenyataan secara langsung melalui Facebook sejurus selepas dibebaskan, Prabakaran berkata dia mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi anggota Parlimen yang menjalankan tugasnya selama tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya dia juga telah memaklumkan kepada polis tentang pergerakannya. Menurut Prabakaran, dia melawat kawasan Taman Sri Murni di Selayang yang kini berada di bawah PKP yang diperketatkan PKPD untuk melihat keadaan penduduk yang kebanyakannya mengadu belum mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya bukannya nak jadi hero, Superman atau Spiderman. Saya hanya mahu menjalankan tugas sebagai ahli parlimen, katanya. Dia berkata semasa kunjungannya, dia mengetahui bahawa Sentara sedang mengadakan mesyuarat di pusat kawalan di sebelah Pasar Borong Selayang dan memutuskan untuk mengadakan perbincangan dengannya sebagai Timbalan Menteri. Sementara itu, Santara dan pembantunya mendakwa pertelingkahan berlaku apabila Prabakaran memasuki pusat kawalan itu tanpa diundang dan sudah diberitahu supaya menunggu sehingga mesyuarat berkenaan tamat. Prabakaran berkata dia tidak diizinkan menghadiri mesyuarat itu, namun tidak kesal atau kecewa kerana menyedari kedudukannya sebagai ahli parlimen pembangkang. Selalu jumpa peniaga. Katanya dia menunggu sehingga mesyuarat itu berakhir sebelum memutuskan untuk kembali ke Taman Sri Murni dan mengadakan perbincangan dengan polis dan pegawai Kementerian Kesihatan. Selepas itu dia memutuskan untuk mengunjungi pusat kawalan itu sekali lagi. Saya ingin berjumpa dengan Timbalan Menteri Santara untuk memberikan beberapa idea tentang bagaimana menolong penduduk. Saya tahu isu-isu mengenai Pasar Borong dan peniaga-peniaganya. Anda boleh kata bahawa saya seorang pakar, katanya sambil menambah bahawa peniaga sering bertemu dengannya untuk menyampaikan rungutan. Ketika tiba di bilik gerakan, dia berkata polis membenarkannya masuk dan mendapati ada Santara sedang mengadakan sidang media. Prabakaran berkata bahawa dia menunggu dengan tenang sehingga sidang media berakhir sebelum berjumpa Timbalan Menteri itu. Tetapi Timbalan Menteri tidak memberikan kerjasama dengan saya, tidak menerima rungutan saya. Saya tidak tahu mengapa, mungkin dia terlalu tertekan akibat PKP. Mereka meminta saya untuk meninggalkan pusat kawalan, katanya. Buat sidang media hari ini, beliau menjelaskan bahawa dia mematuhi arahan itu dan kali ini dia kecewa. Sekiranya saya sebagai MP tidak dilayan dengan baik, bagaimana dengan orang biasa soalnya?
Prabakaran ingin membuat siaran langsung Facebook di luar pusat kawalan tetapi diberitahu ia tidak dibenarkan, justru meninggalkan kawasan berkenaan. Kemudian ketika membuat video langsung di tempat lain, polis menghampirinya mengatakan Santara ingin bertemu dan apabila tiba di bilik kawalan, Prabakaran diberitahu polis bahawa mereka menerima arahan untuk membawanya ke ibu pejabat polis daerah Sentul. Prabakaran mengatakan bahawa dia berada di sana selama sekitar 4 hingga 5 jam dan keterangannya diambil. Santara pula berkata dia akan mengadakan sidang media hari ini untuk menjelaskan perkara itu. Semalam Malaysia Kini melaporkan bahawa kawasan perumahan di sekitar Pasar Borong Selayang telah diletakkan di bawah PKP yang diperketatkan PKPD. Kawat berduri telah dipasang dari pintu masuk Pasar Borong berhampiran bulatan kuil Batu Caps hingga ke Pangsapuri Sri Murni. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob kemudian mengesahkan bahawa 8 kawasan sekitar Pasar Borong telah terjejas dan PKPD akan berterusan sehingga 3 Mei. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini.